Korang pernah dengar tak kisah di mana mayat yang telah meninggal dunia kembali pulang ke rumah? Assalamualaikum tim puaka sekalian, welcome back to my YouTube channel. Apa khabar? Selamat malam. Selamat malam puaka geng. Kawan-kawan yang belum subscribe, boleh tolong saya subscribe, on notification button, tolong share, tolong like, tolong komen banyak-banyak geng. Sebab apa? Sebab kita ni nak target tahun ni untuk capai 100,000 subscriber. Apabila capai 100,000 subscriber, kita nak bagi baju percuma kepada 5 orang yang bertuah. Baju ni memang gigih geng. Saya buat sendiri, saya jahit sehelai demi sehelai. Bohong kan? Nampak bohong kan? Tambahan lagi kan, boleh tolong follow saya di social media, di mana kalau korang follow TikTok saya, akan ada malam saya buat live seram. Saya akan buat cerita-cerita seram yang saya dapat daripada DM dekat Instagram. Kalau korang ada cerita seram juga, korang boleh share dekat DM IG saya. Jadi sebelum kita bercerita pada malam ni lah, saya nak bagi tahu malam ni merupakan birthday saya. Jadi alhamdulillah lah, dah umur meningkat tua ni kan. Anak pun dah ada 5. Semua lelaki. Anak saya dah umur 30. Jadi sebenarnya hari jadi saya ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah pada mana yang support channel saya daripada kosong sampailah sekarang dah sampai 90k lebih. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga terus dimurahkan rezeki. Semoga tim puaka yang ada ni terus sukakan cerita seram saya. So malam ni sebenarnya hari jadi, saya nak sharekan sebuah kisah seram. Cerita ni agak panjang geng, di mana cerita ni diceritakan oleh kawan kita juga. Bukan kawan kita lah, sejak bila dia berkawan dengan kau. Hari ni aku nak menceritakan sebuah kisah seram yang berlaku kepada sahabat aku sendiri yang bernama Megat. Megat ni asalnya dari Melaka, tapi dekat kawasan kampung-kampung pedalaman sikit geng. Yang menyedihkan dan mencetuskan kisah seram ni, Megat menceritakan bahawa ayah dia baru sahaja meninggal dunia beberapa bulan lepas. Lebih kurang dalam 5-6 bulan macam tu. Waktu ayahnya meninggal, tak ada kisah seram pun yang jadi. Semuanya macam biasa, everything going well. Sehinggalah beberapa bulan kemudian. Cop. Sebelum saya sambung cerita seram pada malam ni, macam biasalah, kita nak tukar lampu merah kita, baru seronok nak bercerita. Kalau lampu macam gini, bukan setakat cerita seram lah, rasa macam nak berpidato pula. Kan jangan sampai aku bersajak pula lampu cerah-cerah macam gini. So kejap, bagi saya tukar lampu sekejap baru merah malam ni geng, baru meriah untuk cerita kisah seram. Balik pada cerita Megat tadi, Megat bagi tahulah yang ayahnya dulu merupakan seorang pengamal ilmu persilatan. Memang pengamal yang berjaya lah, senang cakap. Asyik pergi bertapa, pergi dalam hutan cari akar kayu semua. Dan ayah Megat ni juga dikatakan menyimpan keris sebilah dua. Dan setiap bulan memang dia akan perasapkan keris tersebut untuk tujuan menjaga ilmu, kata dia. Kata ayah Megat waktu masih hidup, dia cakap kalau ayah tak perasapkan keris semua ni, nanti ilmu ayah akan ditarik balik. Jadi nak tak nak, ayah kena settlekan benda ni setiap bulan. Ayah Megat pula meninggal sebab aksiden kenderaan geng. Innalillah, on the spot meninggal. Tak sempat bagi wasiat, tak sempat nak ucap kata-kata terakhir. Tapi cerita ni bermula apabila ada satu peristiwa seram yang berlaku. Dekat rumah ni ada 4 orang je duduk. Ada ibu, ada Megat, ada adik dia 2 orang perempuan. Kiranya Megat ni macam abang sulung lah. Waktu ayah meninggal, segala harta-harta pusaka persilatan dia disimpan elok. Ada keris, ada kerambit, dan benda tu elok disimpan, dilipat, berlapik, dibalut dengan kain batik, diselangi dengan kain kuning, dan diletakkan dalam sebuah kotak kayu di dalam stor. Kotak kayu tersebut, Megat cakap, tak pernah dibuka sejak hari ayah dia meninggal. Memang kotak tu terletak je lah dekat situ, berabuk. Kena makan dia anai-anai, berluncas, rama-rama, biawak, semua makan kotak tu. Kotak ni kecil je, lebih kurang dalam besar ni. Dalam tu muatlah keris sebiji, kerambit, adalah a few kain-kain yang ayah pakai waktu bersilat. Dan kotak tersebut disimpankan elok di dalam store. Store ni berada dekat dapur geng. Nak dijadikan cerita,
pada satu malam. Time ni semua orang tengah tidur, okay? Semua ada bilik masing-masing lah. Diorang tak tidur sharing bilik apa semua. Waktu tu Megat rasa macam diri dia panas badan. Jadi daripada elok tertidur, dia tersedar tak boleh nak lelap. Badan dia asyik kalih ke kiri, kalih ke kanan, cuba cari keselesaan tu, tapi tak dapat. So dia pun decide nak bangun, decide nak pergi dapur untuk minum air. Time tu Megat duduk dekat katil dia, baru nak berdiri, geng. Baru nak berdiri, tiba-tiba bunyi gedusyung. Bukan kilat, geng. Gedusyung tu bunyi seakan macam ada satu bunyi benda berat lah, benda berat jatuh ke atas lantai. Megat tentu terkejut, terlatah, "Oi, mak kau." Lepas tu dengan keadaan terkejut, dia ingat ada pencuri ke apa. Terus dia keluar bilik. Waktu dia keluar bilik tu, dia tengok ke arah ruang tamu, ke arah dapur semua. Dan tu rumah tersebut separuh gelap. Lampu semua tutup, hanya lampu kecil sahaja yang dibuka. So memang keadaan sama-sama seram, geng. Megat time tu mencari-cari dari mana datangnya arah bunyi bising tersebut. Megat pun perlahan-lahan berjalan sehinggalah ke dapur. Bila tibanya Megat betul-betul berhadapan dengan pintu stor, Megat berhenti berjalan. Sebab waktu tu daripada arah dalam stor kedengaran seperti ada benda ataupun haiwan yang sedang mengalih-ngalihkan barang. Bunyi macam serek, 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 serek. Kau faham tak? Ini bukan meraba ya, geng. Ini bukan meraba. Ini bunyi macam barang berat ditolak, ditarik, ditolak, ditarik. Time ni Megat dah takut, Megat dah terkejut. Dia tak fikir panjang. Megat ni memang penakut, geng. Dia terus lari masuk bilik semula. Lantak engkau lah apa ada dalam store tu. Belum habis lagi, geng. Cerita ni bersambung. Esok paginya Megat pun ceritalah dekat mak. Mak nak tahu tak, semalam Megat nak minum air, tiba bunyi gedek share, bunyi kuat, benda jatuh. Megat pergilah dekat dapur. Dalam store tu kan, Megat dengar macam ada benda ditarik-tarik. Megat takut nak buka. Megat terus masuk bilik tidur. So pagi tu diorang pun decide, mak dia cakap, "Tak apalah, nanti jom kita check sama-sama." So bila mak dia buka pintu store, terkejut dua beranak tu, geng. Terkejut sebab nampak barang-barang dalam store tu sebelumnya disusun elok. Ada satu almari disusun barang-barang elok. Belas ni pun dah elok susun barang. Tapi apabila dibuka pintu store tu, barang-barang yang disusun berterabur. Kotak-kotak berat yang disusun tinggi jatuh ke atas lantai. Yang menjadi tanda tanya, yang menjadi seakan macam satu misteri untuk Megat dan ibunya pada ketika itu, kotak yang berisi keris dan juga kerambit ayah turut jatuh, terbuka. Sedangkan kotak tu ada mangga kecil. Tapi waktu jatuh terbuka tu, mangga tersebut hilang. Bukan setakat mangga yang hilang, geng. Keris dan kerambit juga turut hilang. Time tu dua beranak tu puaslah mencari mana barang-barang ayah terjatuh ni. Diorang susunlah balik barang-barang dalam store tu semua. Tapi cari tertonggek, tertongging dua beranak time tu tak jumpa, geng. Sampailah mak dia cakap, "Tak apalah Megat, esoklah kita settlekan. Dah penat ni Megat, mak nak masak ni, nak masuk tengah hari. Nanti adik-adik kau semua lapar nak makan." So cerita dia sampai situ je lah. Ceritanya tu je lah, ada cerita lain. Malam tersebut, lebih kurang dalam 2-3 pagi macam gitu, rumah dah senyap sunyi, geng. Megat tak boleh tidur. Sebab apa? Time tu Megat stay up tengah settlekan beberapa kerja dekat laptop dia. Tiba-tiba waktu tengah kusyuk sangat buat kerja ni, Megat macam terhidu sesuatu. Dia macam, bau apa ni? Bau ni macam macam familiar lah. Macam aku selalu bau dulu lah. Megat tercium bau yang seakan mengimbau kembali saat ketika mana ayahnya masih hidup. Megat waktu tu terhidu bau kemenyan dan juga campuran beberapa jenis kayu untuk membuatkan asap berbau wangi. Selalunya benda ni digunakan untuk ayah perasap barang-barang keris, kerambit dia sewaktu masih hidup. Megat pun mulalah terhidu-hidu. Time ni tercari-cari datang daripada mana bau ni. Megat time tu decide nak keluar bilik sebab dia rasa bau ni berasal luar daripada bilik dia. Dan
Apabila Megat bangun je daripada meja study tu, tiba-tiba phone berbunyi. Teng teng teng. Notification. So Megat pun ambil phone dia, Megat baca. Ish, mak, asal mak WhatsApp aku ni. Megat buka WhatsApp tu dan WhatsApp tersebut bertulis, Megat, ada bau tak apa yang mak bau? Megat pun reply, ya mak, Megat bau. Megat rasa bau ni datang daripada luar mak. Megat nak pergi tengok boleh tak? Lepas tu bunyi lagi, mak dia reply WhatsApp. Mak dia cakap, mak rasa bau ni dari dalam store lah Megat. Sebab bau ni kuat ni. Sebab bilik mak ni sebelah store. Bau ni kuat ni Megat, nak pergi tengok tak? Time tu Megat pun baru berani nak keluar bilik. Waktu Megat keluar tu, mak dia pun turut sama keluar geng. Mereka berdua beranak ni pun berjalanlah perlahan-lahan menuju ke dapur. Sampai je dekat dapur, mak buka lampu. Waktu mak buka lampu, dan betul kelihatan seperti ada asap keluar daripada bawah celah-celah pintu store. Dan ni Megat beranikan diri. Dia berjalan ke arah store, dia pegang tombol. Time tu dia memang nak buka dah tombol ni geng. Tapi dalam posisi nak lari lah, kau faham tak macam gini? Dia buka, dia lari, biar mak dia sorang-sorang. Macam gitu. So Megat pun buka pintu, dia lari ke belakang mak dia. Dan ni mak dia jatuh terduduk apabila lihat benda di dalam store tersebut. Megat berdiri kaku, seakan-akan kaki dia terkunci. Di dalam store ada arwah ayah. Sedang duduk, tidak berbaju, sedang berasap keris dan kerambitnya. Time tu arwah ayah duduk bersela di lantai store. Matanya merah menyala, pandang tepat ke arah ibu. Bila dia tersenyum, nampak gigi-gigi ayah bertaring panjang. Dan ayah jelirkan lidah sampai ke dagu. Time tu Megat tak tahulah dari mana datang keberanian. Dia tengking benda tu. Dia cakap, kau bukan ayah aku, bapa aku dah mati. Kau pergi sekarang, kau jangan ganggu keluarga kami lagi. Macam dalam drama lah. Selepas Megat cakap benda tu, pintu store tadi tertutup dengan sendirinya. Tak ada angin, tak ada apa. Dan lagi sekali Megat buka pintu store tersebut, makhluk tu dah tak ada. Yang tinggal hanyalah keris dan juga kerambit yang tercacat elok di atas bekas abu kemenyan yang berasap. Esoknya Megat pun panggil beberapa orang ustaz nak tolong apa yang boleh kan. Sebab rumah dia kot seram lah jadi betul lagi, betul tak? Jadi bila ustaz ni dia settlekan apa yang patut, adalah beberapa ustaz cakap yang ayah dia ni ada beberapa hutang yang belum selesai. Sebab itulah ada benda kembali ke rumah untuk settlekan hutang yang belum selesai. Yang datang kat rumah tu bukan ayah, tapi merupakan Corin. Lepas settle rukiah apa semua, ustaz tu pun bawa keris kerambit tadi. Dia dah lipat elok-elok dalam satu bungkusan. Dia pun pergilah bawa ke satu tempat yang tidak diketahui. Dan sehingga kini keris tersebut masih tersorok. Tapi Megat cakap kadang-kadang dia termimpi. Ibu pun cakap benda yang sama. Dia mimpi ayah sedang perasap keris di dalam sebuah hutan yang dia tak tahu pun dekat mana. Dan Megat yakin di realiti pun Corin tersebut masih melaksanakan tugas ayah perasap keris pusaka. Thank you gang pada mana yang join cerita pada malam ni. Thank you so much. Semoga murah rezeki awak semua. Thank you pada mana yang bagi gift. Kita jumpalah dalam next story puaka. Semoga terhibur. Semoga terus bersama dengan tim puaka kita capaikan 100k subscriber. Jumpa dalam next story puaka. Assalamualaikum.